Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Pada sesi kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita di dalam kursus Bahasa Arab tahap 1. Pada sesi ini kita akan menyentuh topik tata bahasa di dalam unit yang ketujuh yang bertajuk Ad-Dhamairu Al-Muttasilatu Lil Mutakallimi Wal Mukhatab. Yang maksudnya adalah kata ganti nama diri yang bersambung untuk diri yang pertama dan juga kedua. Jadi para pelajar sekalian, topik ini sebenarnya adalah topik yang berkesinambungan daripada topik kata ganti nama diri yang sudah kamu semua pelajari sebelum ini. Sebelum ini kamu sudah pelajari kata ganti nama diri di dalam bahasa Arab sama ada untuk diri yang pertama, kedua ataupun ketiga. Tapi sebelum ini kamu hanya pelajari kata ganti nama diri dalam bentuk yang berpisah, iaitu ad-dhamair al-munfasilah. Okey, macam mana bentuk ad-dhamair al-munfasilah? Kita buat ulang kaji sikit. Bentuknya untuk kata ganti nama diri yang pertama, kita ada ana. Ana ni maksudnya saya. Kemudian kita ada nahnu. Okey, nahnu maksudnya kami. Kemudian untuk kata ganti nama diri yang kedua, kita ada anta. Maksudnya awak untuk satu orang lelaki. Kemudian kita ada anti. Awak juga untuk satu orang perempuan. Kemudian antuma, ini kamu. Okey, kamu untuk dua orang lelaki ataupun perempuan. Kemudian antum, kamu ramai untuk lelaki, dan antunna, kamu ramai untuk perempuan. Okey, jadi semua yang dibulatkan ini adalah contoh kata ganti nama diri yang terpisah ataupun berpisah. Kenapa kata ganti nama diri ini dinamakan sebagai kata ganti nama diri yang berpisah? Kerana semua kata ganti nama diri ini dia tidak bergabung ataupun bersambung dengan apa-apa huruf yang lain ataupun perkataan yang lain ketika hendak digunakan di dalam pembinaan ayat. Contohnya, kita tengok di sini. Daripada ayat mudah ini, kita dapat lihat bagaimana semua kata ganti nama diri yang berpisah. Okey? Sama ada kata ganti nama diri yang pertama ataupun kedua ini digunakan di dalam ayat secara seketul. Dia tidak bersambung dengan perkataan yang lain. Contohnya kita ada kata ganti nama diri ana, digunakan secara terpisah. Kemudian kita ada nahnu, digunakan secara terpisah, tidak bergabung dengan perkataan yang lain. Anta macam tu juga, anti macam tu juga, antuma macam tu juga, antum macam tu juga, dan juga antunna. So, semua perkataan ini digunakan secara terpisah. Dia tidak bergabung dengan perkataan yang lain. Maka disebabkan itulah kita namakan kata ganti nama diri ini sebagai kata ganti nama diri yang terpisah. Dia tidak bersambung dengan perkataan yang lain. So, di dalam sesi kali ini kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum dan juga antunna ini apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain. Okey. So, apabila dia bersambung dengan perkataan yang lain, bentuk kata ganti nama yang berpisah ini akan berubah kepada bentuk yang baru. Itu yang kita akan pelajari di dalam topik ini. Apakah dan bagaimanakah bentuk perubahan tersebut? Okey. Jadi, inilah yang kita akan pelajari pada sesi kali ini. Bagaimana bentuk ana dia akan berubah menjadi seperti ini. Begitulah juga nahnu berubah menjadi seperti ini. Anta seperti ini, anti seperti ini, antuma seperti ini, antum seperti ini, dan antunna seperti ini. Okey. Untuk melihat lebih dekat, kita tengok contoh yang diberikan pada muka surat yang selepas ini. Okey, cuba tengok di dalam jadual ini.
Kata ganti nama yang terpisah ana ini, apabila dia bergabung dengan perkataan lain, maka bentuknya akan berubah menjadi ya. Ya mati. Dan ya mati itu pula akan digabungkan di sebelah belakang. Semua penambahan-penambahan ataupun bentuk baru bagi kata ganti nama diri yang terpisah ini akan diletakkan di belakang perkataan. Okey, belakang perkataan. So titik 3 ini simbol kepada perkataan lah. So di mana kata ganti nama diri ini akan digabungkan dengan perkataan itu di belakang perkataan. Contohnya, apabila kata ganti nama diri ana ini dia bergabung dengan kitabun, perkataan kitabun. Apa maksud kitabun? Buku. Maka kata ganti nama ana itu dia akan berubah menjadi ya. Dan ya itu disambung di belakang perkataan kitabun dan dapatlah kita bentuk ini, kitabi. Apa maksud kitabi? Buku saya. So kitabun maksudnya buku, ana maksudnya saya. So bila kita gabungkan kitabun dengan ana itu, dia akan menjadi kitabi yang bermaksud buku saya. Inilah yang kita maksudkan dengan kata ganti nama diri yang bersambung. Dia bersambung dengan perkataan lain. Di mana dia bersambung? Di mana posisi dia? Di hujung perkataan. Kita tengok pula nahnu. Nahnu, apabila nahnu ini dia bergabung dengan kitabun. So, nahnu itu dia akan berubah bentuk menjadi na. Dan bila digabungkan, dia akan menjadi kitabuna, buku kami. Macam tu. Kemudian anta, apabila anta bergabung dengan kitabun, anta itu dia akan berubah bentuk menjadi ka. Dan bila ka bersambung dengan perkataan kitabun ini, di mana dia akan bersambung? Di hujung perkataan, dan terbentuklah perkataan kitabuka, buku awak. Seterusnya antuma. Antuma apabila dia bergabung dengan perkataan. Apa-apa perkataan, bentuk antuma ini dia akan berubah menjadi kuma. Okey. Dan perkataan kuma ini nanti dia akan disambungkan di belakang perkataan kitabun menjadi kitabukuma. Apa maksud kitabukuma? Buku kamu berdua. Seterusnya antum. Apabila antum ini bergabung dengan kitabun, antum akan berubah bentuk menjadi kum. Okay. So kum ini dia akan bersambung pula dengan kitabun di hujung perkataan menjadi kitabukum, buku kamu. Anti apabila dia bergabung dengan kitabun, anti akan berubah bentuk menjadi ki. Dan ki ini nanti dia akan bersambung di hujung perkataan kitabun menjadi kitabuki, buku awak untuk satu orang perempuan. Seterusnya antuma. Antuma apabila dia bergabung dengan perkataan kitabun, bentuknya akan berubah menjadi kuma. Okey, seperti yang sudah kita jelaskan tadilah. Jadi, perkataan ini apabila dia disambungkan dengan perkataan kitabun di hujung perkataan, maka dia akan berubah menjadi kitabukuma. Dan yang terakhir, kita ada perkataan antunna. Okey, perkataan antunna ini apabila dia bergabung dengan perkataan kitabun, maka dia akan berubah menjadi perkataan kunna. Manakah perkataan kunna ini? Okey. Perkataan kunna ini nanti
dia akan digabungkan di hujung perkataan kitabun berubah menjadi kitabukun. Nah, okey. Baiklah, para pelajar sekalian, sekarang kita akan tengok latihan pengukuhan untuk topik tata bahasa ad-dhamair al-muttasilah lil mutakallimi wal mukhatab. Okey. Untuk latihan 7.6 ini, kita boleh tengok di dalam latihan ini dia minta kamu untuk tulis seperti dalam contoh. Okey, contoh kalau kita tengok di sini apa yang dia minta. Contoh dia bagi perkataan kata nama di sini dirasatun yang bergabung dengan kata ganti nama diri yang kedua antunna. Okey, kemudian di bahagian hujung ini dia bagi bentuk kata ganti nama diri antunna apabila dia berubah bentuk menjadi kata ganti nama diri yang bersambung. Okey, ini adalah informasi yang dia bagi. So, jawapan yang diberikan di sini adalah dirasatukunna. So, dirasatukunna ni adalah perubahan bentuk perkataan apabila dirasah dia bergabung dengan kata ganti nama diri antunna, dapatlah kita dirasatukunna. Apa maksud dirasah? Pengajian. Antunna, kamu. So, dirasatukunna bermaksud pengajian kamu semua untuk ramai perempuan. Jadi, di dalam latihan ini, dia minta kamu untuk gabungkan kata ganti nama diri yang terpisah ini dengan perkataan kata nama. So, bagaimana hendak menggabungkan? Okey, dengan cara kamu mengubah kata ganti nama diri yang terpisah ini menjadi kata ganti nama diri yang bersambung. Selepas sudah kamu ubah bentuk dia, barulah kamu sambungkan bentuk ini kepada perkataan. Di mana mau tambah? Di hujung perkataan. So, dapatlah dirasatukunna. Okay, so itu adalah apa yang kamu perlu buat di dalam latihan 7.6 ini. Okay, jadi tolong siapkan tugasan ini. Okay, seterusnya kita beralih kepada latihan 7.7. So, latihan 7.7, dia suruh kamu untuk tukar seperti dalam contoh. So, basically soalan ini adalah soalan yang lebih kurang sama dengan soalan sebelum ini. Cumanya bentuk olahan soalan ini dia berbeza. Dia letakkan di dalam bentuk ayat lah. Okay, kita tengok contoh dia di sini. Di sini dia bagi contoh, dia bagi ayat terlebih dahulu. Qara'tu. Apa maksud qara'tu? Saya telah membaca. Kemudian dia bagi dua perkataan di dalam kurungan. Yang pertama perkataan kita ada kitabah. Maksud dia buku. Kemudian kata ganti nama diri yang terpisah antum. Maksud dia kamu ramai untuk lelaki. Kemudian di hujung ayat ini dia ada bagi bentuk kata ganti nama diri yang bersambung. Bagi kata ganti nama diri antum. Okay. So, kata ganti nama diri antum apabila dia berubah menjadi kata ganti nama diri yang bersambung, dia akan menjadi kum. Okay. Kemudian, bagaimana jawapan yang dia mau kamu tulis di sini adalah kamu kena lengkapkan ayat itu menjadi ayat yang gramatis dengan cara kamu gabungkan kata nama dengan kata ganti nama diri yang terpisah itu. Okey. So, kamu akan dapat bentuk qara'tu kitabukum. Qara'tu kitabakum. Okey. Saya telah membaca buku kamu. Kenapa kamu dapat bentuk ini? Bagaimana kamu boleh dapat bentuk ini?
Selepas kamu menggabungkan kitabun dan juga antum. So kamu pun dapatlah bentuk kitabukum dan terbentuklah ayat yang gramatis, iaitu qara'tu kitabakum. So itulah yang kamu perlu buat di dalam latihan 7.7 ini. Okey, jadi tolong siapkan latihan 7.7. Okey, kita beralih kepada latihan 7.8. So 7.8 ini dia minta kamu jawab seperti dalam contoh. Jadi bila kamu jumpa soalan seperti ini, kamu kena buat analisis dululah kepada contoh yang diberikan supaya kamu tahu bagaimana hendak menjawab soalan ini. Okey, kita tengok. Berdasarkan contoh ini, kita akan lihat soalan ini dimulai dengan ayat pertanyaan terlebih dahulu. Hal hadha baituka? Adakah ini rumah awak? Okey. Kemudian di hujung sebelah kiri ni kamu dibekalkan perkataan. Contoh di sini dia bagi perkataan baiti. Apa maksud baiti? Rumah saya. Okey, so bagaimana kamu hendak menjawab soalan-soalan ini? Okey, di bahagian tengah. Sebab bahagian tepi sebelah kanan, okey, kamu sudah dibekalkan maklumat tu. Di bahagian kiri, tepi sebelah kiri, kamu juga sudah dibekalkan maklumat yang sama. Okey, persoalan dia bagaimana kamu mau membentuk jawapan seperti di tengah ini. Ini yang kamu kena jawab. Kamu kena isi jawapan yang tepat di bahagian tengah ini. Okey, kita tengok macam mana cara dia. Jadi berdasarkan contoh yang diberikan ini, kita tengok. Ayat di tengah ini bagaimana dia jawab. First kali dia tulis perkataan na'am. Okay, cuba cek di bahagian kanan dan kiri itu. Di dalam kotak tu ada tidak perkataan na'am? Okay, tidak ada. Jadi perkataan na'am ini kamu kena tulis semula, kekalkan macam tu. Na'am. Okay, kemudian perkataan hadha. Perkataan hadha ni, cuba tengok sebelah kiri dan kanan, ada tidak perkataan hadha? Ada. Sebelah mana? Sebelah kanan. So perkataan hadha, okey, perkataan hadha di tengah ini diambil daripada mana? Diambil daripada kotak sebelah kanan, diletak ke sini. So kita pun tulislah. Okey. Kita pun tulislah hadha macam tu. Then kemudian, okey, jangan rujuk di sini ya. Kemudian baiti. Baiti ni kita ambil daripada perkataan mana? Cuba tengok kotak kiri dan kanan. Daripada kotak kiri. So perkataan yang ada di dalam kotak kiri ni semua mestilah kamu copy and paste dan tulis di hujung ayat macam ni. Dapatlah kamu jawapan yang betul. Okey, cuba sekarang kita tengok di dalam item soalan yang ada di bawah ini. Okey, kita tengok Kita try jawab berdasarkan contoh yang diberikan. Okey, soalan satu kita tidak akan jawab sebab soalan satu ni dia salah. Ada salah soalan. Dia tidak betul. Contoh macam hadha, ini tidak betul. Nahnu ni pun tidak betul. Jadi ini kamu tidak perlu jawab. Terus pergi kepada soalan dua. Kita tengok bagaimana cara menjawab. First, apa yang kita kena tulis di tengah ni? Okey, kena tulis perkataan na'am. Okey, sudah tulis perkataan na'am. Apa yang kita kena buat? Okey, kena ambil perkataan hadha. Kalau kita tengok hadha di sini, ini diambil daripada mana? Dari sini. Maksudnya kamu kena tengok di dalam soalan ini apa perkataan yang datang selepas hal hadha. Jadi hadha ni kamu copy and paste di sini. Hadha. Kemudian di hujung ayat apa yang kamu kena tulis di sini? Ambil daripada perkataan tepi sebelah kiri, copy and paste, letak di hujung ayat. So ini, okey, kamu kena tulis di hujung menjadi qala
me. So kamu akan dapat buat ayat yang betul. Begitulah juga untuk soalan yang lain. Contoh, kita ambil soalan yang keempat. Apa dulu kita kena tulis di tengah ni? Naam. Kenapa naam? Sebab itu ada di dalam contoh. Kemudian perkataan kedua apa kita kena tulis? Kita kena cek bahagian kotak bahagian soalan ini. Perkataan selepas hal iaitu hadhihi. Ini kamu kena copy and paste. Masukkan sebelah tengah. Dia akan jadi naam hadhihi. Then barulah di hujung perkataan apa kamu kena tulis? Ambil perkataan yang ada di tepi ini. Tepi sebelah kiri, letak di hujung perkataan, kamu akan dapat ukhti. Dan kamu sudah membentuk jawapan yang betul. Begitulah cara menjawab bagi latihan 7.8. Jadi tolong lengkapkan jawapan, jawab semua soalan di dalam latihan ini. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah. So muka surat sebelah. Basically ini hanya latihan biasa. Jadi sampai di situ sajalah latihan pengukuhan untuk topik tata bahasa di dalam unit yang ke-7, iaitu ad-dhamair al-muttasilah lil mutakallimi wal mukhatab. Saya harap kamu dapat mempelajari sesuatu daripada pembelajaran kita hari ini, dan tolong siapkan tugasan dan juga latihan yang sudah diberikan di dalam unit 7 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat berjumpa lagi.